Kebanyakan daripada kontraktor yang dilantik adalah kontraktor besar. Bumi Putra tak ada kontrak besar, kontraktor kecil. Tolong, saya nak kerajaan Menteri Kewangan pastikan sekurang-kurangnya berapa? 70% diberi kepada lokal. Dan daripada 70% itu kita bagi-bagi. Kontraktor Cina, India, Melayu, semua kita bagi. Ni Menteri Kewangan, Timbalan Menteri, tolong bagi. Dengan main-main ni. Ini SCRL, saya dia bagi tahu kontraktor Cina tu tak kasih can pun kepada kontraktor tempatan. Tahu tak? Dia cari pasal saja. Bila kontraktor tempatan tak boleh buat, dia kata, okeylah, tak boleh buat, kami lah buat. Mereka juga yang buat semuanya. Ini nak buat ini apa namanya? High speed rail. Berapa bilion ni? Ingat, kita nak masyarakat yang apa nama ni, masyarakat Malaysia yang boleh berkongsi kemakmuran negara. Tak kira apa bangsa sekalipun. Ya. Baik, Pak Salah, sila. Masa dah tamat. Saya orang Melayu, tapi saya buat sayang kepada kawan-kawan yang lain seperti Jelutong ni. Dia ni aja yang tak erti orang sayang kat dia. Saya sokong Pak Salah. Baik. Jadi Kita bela kontraktor. duduklah. Malaysia. Pak Salah dah 3 kali akhir dah. 4 kali akhir dah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dato' Yang Dipertua. Pertama sekali saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada Menteri Kewangan yang telah membentangkan bajet bagi tahun 2021. Secara makronya kita melihat bahawa ini adalah satu bajet yang baik yang telah memberikan peruntukan sebanyak 322 bilion, di mana saya kira wang sebanyak ini kalau telah masuk dalam sistem ekonomi negara, ianya akan membawa kepada kesan penggadaan. Kalau mengikut teori ekonomi, ya, saya kata 5 kali ganda. Tetapi ada juga kawan-kawan yang mengatakan bahawa kesan penggadaan ini boleh jadi sampai 10 kali ganda. Bermakna kalau 10 kali ganda, 3 trilion ekonomi akan wujud dalam negara kita pada tahun hadapan. Itu berdasar secara makro. Walau bagaimanapun, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memberitahu kepada Menteri Kewangan, walaupun bajet itu dianggap bagus, tetapi banyak lagi perkara-perkara yang perlu diambil kira daripada ucapan-ucapan backbenchers ataupun daripada kedua-dua belah pihak, pembangkang ataupun kerajaan, yang saya kira boleh memperbaiki lagi belanjawan itu supaya ianya benar-benar menjadi batu belanjawan untuk rakyat kita dan boleh mengatasi masalah yang dihadapi oleh rakyat pada hari ini dan juga mengembalikan ekonomi kita supaya rancak semula. Jadi yang pertamanya saya ingin memberikan pandangan berhubung dengan pertanian. Pertanian khususnya pesawah padi. Pesawah padi hari ini terutamanya di kawasan saya lah, Pasir Salak, di Sungai Manik dan juga seberang Perak menghadapi masalah pemotongan yang begitu tinggi sampai 28, 30, dah ada yang 40 pun. Pengelang-pengelang swasta mengambil kesempatan mengenakan potongan yang begitu tinggi. Di sini saya minta Menteri Kewangan supaya melihat perkara ini, kerana ini membebankan pesawah padi. Kalau potongan begitu, hasil tuaian mereka tak dapat menampung kos pun tak dapat. Usahakan nak dapat keuntungan. Jadi serius. Jumlah pesawah padi saya kira beratus ribu dalam negara kita ini, bukan saja di Sungai Manik dan Pasir Salak. Dan berhubung dengan ini, saya ingin mengingatkan Menteri Kewangan supaya melihat apa yang dibuat oleh Kementerian Pertanian. Wang yang dibagi begitu banyak, saya kira mengikut bajet ini, Kementerian Pertanian dapat berapa bilion ini? Kementerian Pertanian dan Industri
3 bilion untuk pengurusan. Bayar gaji banyak ni. Ya, banyak yang pegawai-pegawai tinggi buat kerja. Tapi apa dia punya outcome? Keberkesanan pengurusan mereka itu kepada stakeholders. Dan juga peruntukan pembangunan 1.5 bilion, 1.5 bilion peruntukan. Jadi pastikan peruntukan yang diberikan kepada Kementerian Pertanian yang begitu banyak menghasilkan outcome di mana petani-petani kita terbela. Ya. Di antara wang yang akan digunakan itu, saya minta gunakan sebaiknya untuk pertama sekali benih padi. Benih padi itu biar berkualiti. Jangan biarkan benih padi yang tidak berkualiti. Rugi petani, hasilnya rendah. Kedua, lihat pengairan yang ada di kawasan-kawasan jelapang-jelapang padi. Pengairan setengahnya tidak begitu ketinggalan zaman, ya, tidak dapat berfungsi untuk membekalkan keperluan air sawah. Boleh mencelah sikit. Boleh menjejaskan hasil petani. Kenapa ini boleh berlaku? Peruntukan bilion-bilion setahun untuk tali air. Kenapa ini boleh berlaku? Jadi Menteri Keuangan kena melihat ini. Jangan bagi duit saja. Tanya apa hasil daripada duit yang dibagi itu. Ini timbalan Menteri Keuangan ada sini, ha? Ngangguk. Ya. Jangan ngangguk-ngangguk. Pasal tak? Boleh Kita mencelah sikit. tengok besok. Pasal salah, boleh mencelah. Tak dapat menteri, kita cari timbalan menteri. Kita kerja lah mereka. Ya. Pasal salah. Hati-hati ya. Saya ada 2-3 perkara lagi. Jadi, itu dari segi. Lagi satu, saya nak bagi tahu, jelapang padi yang lain. Batang lupa, batang lapa, kena lagi batang apa lagi. Ada yang lain ini. Masuk di pekan pun ada, rompin ada. Jelapang-jelapang padi ini belum lagi dibangunkan menjadi satu jelapang padi yang orang kata boleh memberikan produktiviti yang tinggi. So kerajaan, saya minta Menteri Keuangan bagi peruntukan yang secukupnya kepada jelapang-jelapang padi ini, kepada AIDA ini, ya. Kan selalunya masalah duit. Tak ada duit. Tapi duit ada, diguna, salah guna. Dia salah tempat. Jadi saya tak maulah sebut jasa, banyak juga jasa dia. Ya, dia tak jelutong, dia marah semua dengan jasa ni. Pasal dia tak ada berjasa apa pun. Jelutong. Pada kita orang banyak jasanya dulu. Sekarang tak tahulah. Jadi Datuk Yang Pertua, ya, saya minta selain daripada itu, saya minta juga ke Menteri Keuangan melihat, iaitu membangunkan kawasan jelapang padi ini sesuai dengan zaman sekarang. Penggunaan teknologi, penggunaan mesin, ya, tidak perlu lagi tenaga buruh, ya. Boleh gunakan mesin, kalau menggunakan drone dan sebagainya boleh digunakan. Ya, orang kata mengelakkan penggunaan tenaga buruh, dan ini akan memberikan produktiviti yang lebih tinggi kepada hasil sawah yang diusahakan. Jadi ini melibatkan Mardi yang membuat research. Tapi researchnya tak sampai ke mana. Ya, research untuk simpan dapat award, dapat hadiah. Ini research yang terbaik. Kemudian hasil research simpan dalam pejabat. Apa guna? Kita nak research yang menghasilkan rekaan ciptaan yang boleh diguna pakai, terutama mesin umpamanya. Buat drone kita sendiri ke? Sekarang nak drone pun nak beli daripada China. Kita tak boleh buat drone sendiri lagi. Dan begitu juga untuk kereta terbang tak ada kena-mena dengan sawah padi. Ini jelutong kacau. Jadi saya minta pihak kerajaan di keuangan berikan peruntukan yang secukupnya. Biar ni kajian ini, Menteri Sains dan Teknologi come into this, ya, menghasilkan apa-apa mesin teknologi yang baru. Itu di sawah padi, ya. Selain daripada itu, di sawah padi juga saya mencadangkan jelutong diam. Ini saya mencadangkan supaya iaitu melihat membangunkan kawasan sawah padi ini, jadikannya satu kawasan yang berstruktur. Sekarang ni rumah-rumah berselerak di sana sini. Rumah-rumah orang kampung berselerak di sana sini, menyebabkan kerajaan susah nak menyediakan kemudahan-kemudahan asas.
jalan lah, ya, dewan lah, itulah, inilah. Boleh katakan setiap kampung nak masjid, setiap kampung nak dewan dan sebagainya. You know, if you centralize this penduduk ni dibawa ke satu penempatan yang terkumpul, makanya kemudahan itu dikongsi bersama. Ini akan menjimatkan duit kerajaan, ya, dan juga kita akan mewujudkan urbanization. Kita boleh wujudkan. Bila urbanization berlaku, apa kita dapat? Peluang perniagaan, peluang pekerjaan, dan berbagai-bagai faedah lagi yang boleh dinikmati daripada urbanisasi. Sekarang ini di kampung-kampung berselerak duduk. 1 kilometer, 2 kilometer sebuah rumah. 1-2 kilometer ada satu lagi buah rumah. So this is costly dari segi kerajaan untuk membiayai infrastruktur dan lain-lain kemudahan. Datuk Yang Dipertua, saya daripada itu berkaitan dengan mechanization ini juga, ya. Dalam sektor perladangan juga, sawit begitu juga, ya. Pada hari ini kita menggunakan hampir saya kira 700,000 atau 800,000 pekerja asing untuk memotong buah ini sawit ini, dan melibatkan pengaliran wang asing daripada negara kita berbilion-bilion sebulan, setahun berpuluh-puluh bilion, because we have to pay them. Dia orang hantar duit balik ke negara mereka, remittance berapa bilion setahun. So sudah sampai masanya tak boleh kita fikir zaman sekarang, zaman teknologi, zaman moden, zaman sains dan sebagainya, kita boleh replace the labor, kita gantikan tenaga buruh pekerja asing ini dengan apa? Dengan teknologi baru, mechanization, potong buah. Takkanlah tak ada mesin yang boleh kita panjatkan ke atas, potong buah-buah sawit itu. Tak boleh ke? Pergi bulan pun orang boleh pergi, nak sampai ke pucuk pokok kelapa sawit pun tak boleh. Apa ni sudah jadi ni? Ni nak pokok durian begitu tinggi pun ada orang panjat. Belum lagi buah belum masak dah dipanjat. Kerajaan PM. Ya tak? Apa dia? Kita melawak lah sikit. Bukan macam you ganas sangat. No, jangan ganas sangat. So you, but message is there. Itu belakang. I hope you get the message. That is what important. Ya? Mencipta peralatan baru, kaedah baru yang mana kita boleh mengurangkan labor, dengan itu mengurangkan kos yang boleh menyelamatkan duit kita, foreign exchange kita daripada keluar. Ini tahun demi tahun, year after year after year. Dah berapa puluh-puluh tahun, dah berapa dekad dah. We are paying billions of ringgit to this labor. Ya? Dan kita tengok bahawa pekerja tempatan pula tak minat bekerja begitu. Tetapi kalau menggunakan jentera baru, kaedah baru, mesin baru, mungkin dia more interested. Ya, dia orang boleh ambil. Begitu dia rasa bangga dengan peranan yang mereka mainkan. Jadi ini pandangan saya, Datuk Yang Dipertua. Lagi apa? Saya nak sebut di sini, berpusing balik kepada sawah padi tadi. Ini bernas ni. Menteri Keuangan tengok bernas ni buat apa? Ya, tiap-tiap tahun konsesi bersambung-sambung, kita nak tamatkan, ada cara dia untuk dapat sambung concession itu. Ya tak? Janganlah begini. Kalau ya pun, jangan dibenarkan mereka ini menjadi satu syarikat yang mementingkan untung, profit terlalu tinggi dan mengabaikan tanggungjawab. Kita adakan perjanjian dengan Bernas, ya, begitu, di mana Bernas not only the last resort, buyer of the last, apa orang kata? Buyer of the last resort. Terima kasih ni Syaidan, Rao. Ya. Dia kawasan dia banyak padi, dia tahulah tu bab-bab padi ni pun. Jadi it's not only dengan izin buyer of the last resort. Bernas ini diberikan konsesi dan mendapat keuntungan yang begitu banyak setiap tahun, ialah bertujuan untuk membangunkan pesawah-pesawah, bantuan dari segi kilang, bantuan dari segi pengairan dan sebagainya. I think they have ignored this dengan izin. Datuk Yang Dipertua, ini masa dah mungkin saya kena sebut ada pihak ini pengusaha
IPTS Bumiputera. Ya, Institut Pengajian Tinggi Bumiputera. Ada minta saya lah. Maklumlah dia orang tak boleh jadi wakil rakyat duduk sini kan. Kita lah wakil dia orang. Yang minta supaya saya sebutkan sini untuk mendapat perhatian pihak menteri dan kerajaan. Pertama sekali, persatuan ini minta supaya IPTS Bumiputera ni dia menyambut baiklah bajet yang ada ni. Tapi mereka minta supaya diperluaskan pakej pelan data dan data peranti kepada pelajar institusi pengajian tinggi awam itu diperluaskan kepada IPTS juga, pelajar-pelajar IPTS. Kedua, menyediakan dana khas RM50 je sebulan bagi pelajar dari keluarga B40 selama 12 bulan bagi tujuan pembelian data telefon untuk mudah alih untuk pembelajaran secara online. Ketiga, mengembalikan semula kadar asal PTPTN, pinjaman PTPTN kepada pelajar peringkat diploma sebanyak 4,000 satu semester. Ya. Selain itu, PTPTN diminta menyegerakan insentif wang pendahuluan kepada pelajar IPTS. Minta rumuskan, Wabi. Ya. Baik. Yang keempatnya ni saya nak rumus ni. Mengembalikan kemudahan pinjaman pelajaran MARA kepada pelajar yang mengikuti program-program yang kritikal peringkat diploma di IPTS Bumiputera. Selain itu, mereka juga memohon ya sebagai pengusaha kerajaan supaya memberi keutamaan mempermudahkan IPTS Bumiputera untuk mendapat akses kepada beberapa inisiatif khas melibatkan dana pemerkasaan usahawan Bumiputera yang ada tu sebanyak 4.0 bilion tu bagi melonjakkan dan memperkasakan agenda dan sektor strategik pendidikan tinggi Bumiputera. Kedua, melibatkan ke semua 46 buah IPTS ya yang apa nama ni, yang merupakan milik penuh Bumiputera dalam pelaksanaan inisiatif untuk menyediakan akses pendidikan berkualiti ya kepada institusi Bumiputera seperti MARA, UiTM bagi menjalankan program khusus termasuklah pendigitalan pembelajaran Tibet dan sebagainya. Dan akhir sekali memberi peluang kepada IPTS Bumiputera bertaraf college dan universiti berkelayakan dalam melaksanakan inisiatif Kementerian Pengajian Tinggi. Akhir sekali, Datuk yang betul saya nak gulung ni. Kerajaan peruntukan bilion-bilion. Projek besar-besar yang nak dilaksanakan. ECRL berapa puluh bilion. High speed rate berapa puluh bilion. Ya? RTS berapa bilion. MRT 50 bilion. Prasarana pun tak tahu berapa bilion. Saya tak ingat. Nak tahu data pejabat saya. Bestari net habis. Saya nak cakap di sini Datuk Datuk Speaker. Kebanyakan daripada kontraktor yang dilantik adalah kontraktor besar. Bumiputera tak ada kontrak besar, kontraktor kecil. Tolong, saya nak kerajaan Menteri Kewangan pastikan sekurang-kurangnya berapa? 70% diberi kepada lokal. Dan daripada 70% itu kita bagi-bagi. Kontraktor Cina, India, Melayu, semua kita bagi. Ni Menteri Kewangan, Timbalan Menteri, tolong bagi. Dengan main-main ni. Ini SCRL, saya dia bagi tahu kontraktor Cina tu tak kasih can pun kepada kontraktor tempatan. Tahu tak? Dia cari pasal saja. Bila kontraktor tempatan tak boleh buat, dia kata, okeylah, tak boleh buat, kamilah buat. Mereka juga yang buat semuanya. Ini nak buat ini apa nama? High speed rail, berapa bilion ni? Ingat, kita nak masyarakat yang apa nama ni, masyarakat Malaysia yang boleh berkongsi kemakmuran negara. Tak kira apa bangsa sekalipun. Ya. Baik, Pak Salah, sila. Masa dah tamat. Saya orang Melayu, tapi saya buat sayang kepada kawan-kawan yang lain seperti Jelutong ni. Dia ni aja yang tak erti orang sayang kat dia. Saya sokong Pak Salah. Baik. Jadi akhir Kita bela kontraktor. duduklah. Malaysia. Pasal Salah dah 3 kali akhir dah. 4 kali akhir dah. Mike.
Tekan mic. Saya tak ada off kan. Akhirnya 5 kalinya. Menyokong permintaan lah Baik. daripada yang awak beri pekan, iaitu moratorium dan juga apa ni? KWSP. Ni masa suntuk tak boleh cakap. Kita selalu cakap 2 jam. Ni bagi 15 minit macam mana? Cakap kan? Yang ini pun kita sokong. Kalau tak dapat, Saya tak harap sokong. Menteri Kewangan, kerajaan tak payah anggap ini sebagai satu desakan. Bukan ugutan, bukan desakan. Ini permintaan. Bagi saja lulus. Baik, terima kasih. Baru kita boleh. Orang kita aman dalam dewan ni. Kalau tidak, tak aman. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Lord Speaker, saya bang. Terima kasih yang berhormat Pasir Salak. Sekarang saya jemput yang berhormat Penampang. Pasir Salak yang terbaik. Kali pertama di AP sokong Pasir Salak. Sokong Pasir Salak.